Kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Mengenal Tuhan itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf dengan mengetahui namanya dan sifat-sifatnya yang disuruh oleh syarak asy-syarif dengan ajaran daripada rasul-rasul. Maka bagi Tuhan ada banyak nama-nama yang molek, Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang maha besar dan yang maha tinggi. Nama Tuhan yang lebih masyhur di antara segala nama-namanya itu ialah Allah. Disebut lafzul jalalah, lafaz yang maha besar. Maka yang lain daripada ini diketahui daripada Quran dan hadis. Semuanya itu masyhur di sisi orang-orang Islam. Sebahagian daripadanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Sifat-sifat yang diketahui oleh mukallaf terbagi kepada dua bahagi. Pertama, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan ijmali, yakni ringkasan, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan yang layak dengan keadaan ketuhanan dan mustahil atasnya bersifat dengan apa-apa jua sifat kekurangan. 2. Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsili. Mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan tafsili, yakni satu persatu, iaitu bahawa beriktikad dan berpegang oleh seseorang dengan iktikad yang putus dengan dalil aqli dan naqli bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat yang wajib, yang beriktikad dengan iktikad yang putus dengan dalil aqli dan naqli bahawasanya mustahil atas Allah Ta'ala bersifat segala lawan sifat yang wajib 20 itu, adalah dikehendaki dengan mengenal Tuhan itu. Hendaklah mengetahui 3 perkara, iaitu yang pertama iktikad yang putus, tiada syak, zan, waham. Kiranya iktikadnya tidak putus, seperti ada iktikadnya syak, zan atau waham, maka tiada dinamakan mengenal. Yang kedua, muwafaqat, iaitu bersetuju iktikad itu dengan yang sebenar, iaitu berbetulan iktikad ini dengan iktikad al-sunnah wal jamaah, maka tiada dinamakan mengenal jika iktikad itu tidak berbetulan dengan yang sebenar, seperti iktikad orang Nasrani dan Yahudi. Yang ketiga, dengan ada dalil, sekalipun dengan dalil ijmali. Sebaliknya, jika iktikadnya itu putus serta muafakat dengan sebenar, tetapi tidak dengan dalil, maka dinamakan taqlid. Adapun iktikadnya tiada putus atau tiada muafakat dengan yang sebenar, maka dengan ittifaq ulama menghukumkan kafir. Dan iktikad orang yang bertaklid itu bersalah-salahan ulama padanya, maka mengikut qaul yang muktamad, orang yang bertaklid itu tidak dihukumkan kafir jika taklidnya itu putus, tetapi dihukumkan dia mukmin yang menderhaka jika kuasa ia mengadakan dan mendirikan dalil dengan belajar. Kiranya tidak terdaya mendirikan dalil, kemudian daripada telah belajar dengan sebab bodohnya, maka tiada dihukumkan derhaka. Adalah makna taklid itu, iaitu menerima perkataan orang lain dengan tidak mengetahuikan dalil dan keterangan. Maka taklid ini terbagi kepada 2 bahagian. Maka taklid itu terbagi kepada 2 bahagian kepercayaan. Yang pertama taklid jazmi, artinya kepercayaan itu terlekat betul di mata hatinya dengan teguh dan kuat, serta tidak akan berubah atau terbalik semula jika orang yang diikutinya itu berbalik sekalipun. Maka taklid seperti ini di sisi al-sunnah wal jamaah sah imannya, kerana ada mempunyai jazam.
Kepercayaan yang kedua, taklid yang tiada jazam. Artinya menerima perkataan orang lain dengan tiada teguh dan tiada kuat. Sekiranya orang yang diikuti seperti guru-gurunya, ibu bapanya atau lainnya berbalik i'tiqadnya, maka ia pun mengikut berbalik juga. Maka taklid yang seperti ini dihukumkan tiada sah imannya, kerana serupa imannya dengan syak, zan dan waham yang tiada jazam. Tegasnya adalah iman orang-orang yang bertaklid sentiasa dan khatar, iaitu bahaya dan kebimbangan, dan tergantung kebenarannya atau orang yang diikutinya. Jika benar perjalanan orang yang diikutnya dan yang dipegangnya seperti guru-gurunya, maka yang mengikutnya itu benarlah jua. Tetapi jika ada sebaliknya, binasalah ia bersama-sama dengan orang yang diikutnya. Dari itu hendaklah seseorang bersungguh-sungguh menuntut ilmu aqaidul iman yang sahih, supaya terlepas ia daripada syak dan waham dalam iman. Tidak pakai ikut-ikut sahaja. Istimewa zaman sekarang, masa yang telah zahir beberapa banyak ahli bid'ah. Maka taklid itu mudarat, kerana ianya jalan yang membawa kepada sesat yang amat hina, yang tiada layak sekali-kali dengan hal seseorang manusia. Wallahu a'lam.